Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Waziyya ma' zarfin wa lahwan qad nuhi anfiq bi ma'rufin wa illa ta'thamu. Wa zayyi ma' zarfin wa lahwan qad nuhi anfiq bi ma'rufin wa illa ta'thamu. Waziyya ataupun betul waziyya ma' zarfin. Berhati-hatilah oleh engkau. Waspadalah oleh engkau, hati-hatilah oleh engkau. Tu ziyya. Waspadalah, hati-hatilah oleh engkau. Ma'zarfin, bersama dengan zarfin. Zarfin ni bekah. Macam kolej, gelah, zarfin. Bekah. Ataf walahwan, dan juga alat-alat muzik. Walahwan, alat muzik. Hendak hati-hatilah oleh engkau alat-alat muzik. Qad nuhi, yang sungguh terlarang ia lahwan, yang sungguh dilarangkan akan dia, akan alat muzik itu. Anfiq, anfiq, hendak infaklah oleh engkau. Anfaqa yunfiqu infaq, ya, anfaqa yunfiqu infaqan. Jadi kalau anfaqa dia fi'il rubai, bila dia jadi fi'il mudhari' yunfiqu kan. Tapi bila jadi fi'il amar, bila buang ya, dia akan mari hamzah yang dia hazaf. Asalnya yu'anfiqu. Yunfiqu ni asalnya yu'anfiqu. Sebab dia rubai. Macam akrama yukrimu. Kalau jadi fi'il amar, akrim. Begitu. Hendak infaklah oleh engkau bima'rufin, kepada dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkara-perkara yang baik. Bima'rufin jar majrur bawa ta'alluq pada anfiq. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam tanfiq anfaqa yunfiqu wa illam tunfiq bima'rufin ta'thamu, niscaya berdosa oleh engkau. Tu zuhir mata. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara an-nazim, dan telah menyebutlah fa'il oleh nazim, iaitu penyusun nazam. Zakara ta'alluq fi hadzal baiti, pada bait ini
sebut maf'ulun bih thalatha syu'abin, akan 3 cabang iman. Syu'abin mudhaf ilaih. Thalatha maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Fayuqalu, maka dikatakan, yakni dikatakan akan thalathu syu'ab itu bil 'atfi 'ala al-'adad as-sabiqi. Dengan ataf 'ala al-'adad as-sabiqi, atas jumlah yang lalu ia jumlah. As-sabiqi sifat al-'adadi. Mana ataf hak dululah. Jadi jumlah tu dihimpunkan. Jadilah sekarang ni dah tambah 3, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi 42 dah. Dulu 39, 40, 41, 42. Jadi 42 lah semua. Maka dia pun kata wasyu'batul arba'una, bermula cabang iman yang ke-40. Al-arba'una sifat, waw istinaf, asyu'batu mubtada, khabar al-ihtirazu 'anil libasil muharrami, iaitu menjaga diri daripada pakaian-pakaian sifat al-muharrami yang, ataupun 'anil libasi, daripada pakaian sifat yang diharamkan akan dia, akan pakaian tu. Pakaian-pakaian yang diharamkan. Maksudnya menjaga diri lah, ihtiraz, mengeluarkan diri, menjaga diri daripada menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan. Awal libas wat tazayyuni, ataf pada al-libas, dan berhias-hias sifat al-muharrami yang diharamkan akan dia, akan hias tu. Wadh-dhurufi, ataf. Wadh-dhurufi, dan juga adh-dhuruf, iaitu bejana-bejana lah, kita kata bejana-bejana. Adh-dhurufi, bejana-bejana al-muharramati, yang diharamkan akan dia, akan dhuruf. Jadi dhuruf ni asal mufradnya dharfun, dharfani, dhuruf. Mana dia panggil apa? Bekah lah, bejana. Jadi diletakkan sekali dalam syu'bah yang ke-40. Menjaga diri daripada pakaian yang haram, berhias-hias yang haram, dan juga apa tadi? Bekah-bekah bejana-bejana yang diharamkan. Okey. Fayahrumu 'ala ar-rajul al-balighi wal khuntha, maka haram ta'alluq 'ala ar-rajuli, atas seorang laki-laki, al-balighi, yang baligh, ia laki-laki itu sifat bagi ar-rajul, ataf lagi, wal khuntha, dan khuntha haram laka. Mana haram tanpa istithna jantina, semua jantina haram laka. Haram apa? Fa'il isti'malu bukan. Haram semua jantina kecuali perempuan. Dia kata tu, fa yahrumu 'ala ar-rajuli al-balighi wal khuntha, haram isti'malul hariri, iaitu menggunakan akan sutera. Jadi pakaian sutera hanya boleh untuk perempuan sahaja. Untuk laki-laki yang baligh. Mana kalau tidak baligh, zahir ibarat bolehlah, sebab dia pun tidak ada taklif. Dan juga khuntha. Khuntha ni, dia khuntha sini khuntha muskil. Dia lagu ni khuntha muskil ni, dia ni banyak hukum ke arah perempuan. Tapi kalau ada bab-bab yang berkaitan benda haram, dia jadi orang lelaki. Contoh kalau benda haram tu, lelaki tu tak boleh buat, perempuan boleh buat. Jadi khuntha muskil ambil hukum lelaki di situ. Mana khuntha muskil ni dia sentiasa ambil hukum-hukum ihtiyat. Dari sudut aurat, perempuan. Sebab perempuan lebih tutup banyak daripada lelaki. Dari sudut haram pakai sutra, dia haram kerana laki-laki haram, walaupun perempuan tu halal. Ini khuntha muskil. Lagi pula menggunakan sutra, haram. Wa ma aktharuhu harirun waznan. Dan atau pada harir, dan menggunakan barang aktharuhu, yang bermula banyaknya barang. Aktsaru mubtada, hu mudhafu ilaih, aid kepada ma,
Khabar harirun ialah sutra, tamyiz, waznan, nisbah timbangan. Mana dia menggunakan pakaian yang kebanyakannya adalah sutra. Ni orang lelaki haram juga. Khutha pun haram. Haram lagi. Wal mansuji atah pada harir. Ai isti'malul mansuji kullihi au ba'dihi. Kullil harir au ba'dihi ba'dil harir. Bukan. Wal mansuji kullihi kullil mansuj. Situ kullil mansuj ataf au ba'dihi ba'dil mansuj. Wal mansuji ataf pada harir. Ai isti'malu al mansuji, menggunakan akan tenunan, menggunakan akan tenunan seluruhnya tenunan atau sebahagiannya tenunan tu bizihabin, ta'alluq mahsus dengan bawah. Di sulam tu, di tenun tu bizihabin dengan emas, au fiddatin ataupun ataf pada zihab, au fiddatin ataupun perak. Yang ini haram seorang laki-laki baligh dan juga khunsa muskil memakaikan tenunan sama ada sebahagian ataupun seluruhnya yang disulam, yang ditenun dengan emas ataupun perak. Ni pakaian, masih lagi pakaian ni. Wal mumawwahi, wa mumawwahi bi ahadihima bi ahadidh dhahab wal fiddah idza hasala mimma dhukira syai'un bil 'irdi. Wal mumawwahi ni mumawwahi atah pada al harir, ai isti'malu al mumawwahi, menggunakan al mumawwah. Mumawwah ni gini, dia sesuatu benda yang dibalut dengan emas ataupun perak. Kemudian bila dilentangkan ke atas api, keluar kesan-kesan perak, kesan-kesan emas. Itulah mumawwah. Panggil apa atau Melayu? Itu maksud mumawwah. Serpihan-serpihan ke. Itulah lebih kurang. Ini satu benda yang dililit dengan emas ataupun perak, yang bila dilentangkan ke atas api, keluar emas tadi, keluar kesan-kesan perak tadi. Maka itulah dipanggil benda tersebut mumawwah. Jadi kita sekarang ni mumawwah ni disaluti lah. Disaluti dengan salah satu daripada emas ataupun perak. Haram disaluti emas perak tu bila? Ada qaid. Sebab kalau sikit, bila bentang di atas api, tiba-tiba tak keluar. Tidak keluar emas ataupun perak, itu tak ada masalah. Mumawwah yang disaluti dengan disaluti ta'alluq ba dengan emas ataupun perak itu idza hasala mimma dhukira syai'un bil 'ardi. Idza, apabila, hasala, hasil ia, mimma dhukira, daripada barang dhukira yang tersebut itu. Apa barang tersebut? Az-zahab wal fiddah. Ini boleh buat bayanlah, ai minal zahabi wal fiddati, daripada emas dan perak itu. Hasil apa? Fa'il syai'un, oleh sesuatu. Cara lagu mana? Bil 'irdi, dengan sebab bentang. Bentang ni lentang lah, lentang atas api. Ala nari yang disebut dah. Al-'irdi, ala nari, atas api. Ini lentang atas api. Bila lentang atas api, keluar serpihan-serpihan ataupun kesan-kesan emas atau perak. Sebab apa jadi begitu? Kerana terlalu banyak. Jadi kalau campuran emas, kita kata campuran lah, mumawwah, salutan, campuran, memang itu lah. Ini campuran emas itu ataupun perak itu jadi haram bila kalau bentang di atas api, keluar emas, keluar perak. Sebab apa keluar? Sebab dia tu kandungan dia banyak. Tu dia keluar tu. Kalau kandungan dia itu sedikit, bila bentang atas api, dia tak keluar. Dia tak keluar. Sebab
dia punya kadar percentage peratus dia bila balut dengan api tu sikit, bila balut dengan benda tu sikit, ataupun bila bergabung bila balut dengan benda emas ataupun perak tu sedikit, maka dia tidak akan cabut kalau dia tu bakar. Illa melainkan ay yasda'a adh-dhahabu awil fiddatu. Illa melainkan ay yasda'ah, bahawa karat ia fa'il adh-dhahabu oleh mah tadi ataf, awil fiddatu ataupun perak, maka fala yahrumu dhalika, ay fala yahrumu isti'ma ataupun fala yahrumu dhalikal mumawwahu bi ahadil dhahab wal fiddah. Gitu. Maka tidak haramlah oleh demikian yang disaluti ataupun yang digabung tadi dengan mah ataupun perak tadi. Tak ada. Kalau bila dia berkarat. Kalau mah tu mah karat. Kalau ada lah. Mana tahu ada mah yang karat sungguh. Campur dengan benda tu. Tu tak ada masalah. Sebab bila karat, maka kualiti mah tu tak ada lah. Kualiti mah tu tak ada lah. Bila kualiti emas tu sudah tidak ada, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kalau emas tu emas tulen, kemudian banyak pula, tu tak boleh lah. Sekira-kira kalau diletak ke atas api, keluar emas tu, keluar perak tu, maka tidak boleh. Kecuali karat. Karat tidak ada masalah. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ويحرم أيضا على الذكر ولو صبيا والأنثى ولو صغيرة استعمال أواني الذهب والفضة. Ini tak ada khilaf lah. Ini untuk semua jantina. ويحرم أيضا أي كما يحرم استعمال الحرير إلى آخره. Gitu. Jadi kalau dalam baca kitab Arab, أيضا pun kena aik juga. Kena aik kepada sebelumnya. أيضا tu apa? Kama yahrumu isti'malul hariri ila akhirih. Gitu. Haram juga. Haram ta'alu ala zakari. Az-zakari jar majrur. Atas seorang laki-laki. Bila kata laki-laki, maklumlah al-balighi. Al-balighi. Tapi sini tak qaid al-balighi kalau dia buat ghayah lah. Walau sabiyan. Sabiyan tu khabar kana mahzuf. Ay walau kana dzakaru sabiyan. Meskipun adalah lelaki tersebut budak-budak sekalipun. Budak-budak. Haram. Orang budak-budak buat benda ni, orang balik buat benda ni, tak boleh juga, haram. Wal untha atah pada az-zakar, dan juga perempuan walau saghiratan, ay walau kana al-untha saghiratan khabar kana mahzuf. Meskipun adalah perempuan itu budak kecil sekalipun. Haram. Jadi kalau yang budak kecil, bukan dia yang haram, wali dia lah yang membiarkan dia tu pakai. Dia tu lah yang haram. Budak-budak tidak ada taklif. Pakai apa? Fa'il isti'malu awani zahabi wal fiddati, menggunakan akan bekah-bekah mah dan juga perak. Isti'malu awani idhafat masdar kepada maf'ul. Awani zahab itu idhafat bermakna min. Ai awani minaz zahabi, iaitu bekah-bekah daripada emas. Begitu. Macam apa? Khatamu hadidin, ay khatam min hadidin. Gitu. Idhafat bermakna min. Dia panggil idhafat apa namanya? Idhafat mahdah. Al-idhafatu mahdah. Itu dalam hasyiah Ashmawi dulu kita dah lalu. Dan juga Al-Kharidah Al-Bahiyah ala fi i'rabil jurumiyah. Okay. Qala al-muallif rahimahullah. Lepas fayahrumu ala wali as-saghirati. Ni wali yang haram, kan budak-budak tu. Fayahrumu ala wali as-saghirati tamkinuha tamkinu as-saghirah min isti'mali dhalika adh-dhahab wal fiddah. Fayahrumu, maka haramlah. Haram ta'alu ala
ala wali as-saghirati, atas wali budak kecil. Wali jar majrur wa huwa mudhaf, as-saghirati mudhaf ilaih. Wali budak kecil itu haram apa? Fa'il. Tamkinuha, tamkinus saghirah. Membiarkan akan budak kecil dari idhafat masdar kepada maf'ul. Membiarkan tamkin ta'alluq min isti'mali dhalika adh-dhahabi wal fiddah. Daripada menggunakan akal demikian itu demikian, ataupun kita kata dhalika kullin min adh-dhahabi wal fiddah, boleh juga. Menggunakan demikian itu demikian mah dan juga perak tadi. Boleh juga. Wa yahrumu aidan iqtina'uha. Wa yahrumu aidan. Bila kata aidan ay kama yahrumu isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah. Begitu. Wa yahrumu aidan ay aidan kama yahrumu isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah. Maka yahrumu aidan iqtina'uha. Iqtana yaqtani iqtina'an. Apa iqtina'? Iaitu simpan. Simpan pun haram juga. Simpan mah perak tu. Macam mana contoh simpan ni? Ka'ayyad'aha. Jadi kaf ta'alluq suatu mahzuf mubtada khabar. Wa dhalika qtina'uha sabitun. Dan bermula menyimpan akan dia. Akan apa? Akan az-zahab wal fiddah. Bukan. Sekejap. Betul lah. Jadi dia dhamir dia tu dhamir muannas. Dhamir muannas. Betul lah. Dhamir dia pakai dhamir muannas. Bila dhamir muannas kita kena takdim muannas lah. Iqtina'uha iqtina'ul mazkurati min adh-dhahabi wal fiddah. Jadi gitu. Walaupun tak kemah mana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ka'ayyadha'aha, seperti bahawa meletak ia seorang akan ia tu fa'il maf'ul. Akan dia akan al-mazkura min adh-dhahabi wal fiddah, akan tersebut daripada mah atau perak tu. Letak ta'alluq yadha' kepada ala. Letak ala rafi, atas kita kata ra' lah, ra' yang panjang. Ala rafi ra'. Letak atas ra' ataupun simpan kat mana-mana lah. Dekat kursi ke, belah almari ke, min ghairi isti'malin, tanpa dia guna. Haram juga. Ulama fiqh mengatakan kenapa haram juga? Kerana bila seseorang itu simpan bekas ulama fiqh mengatakan seorang tu haram juga simpan mah dan perak walaupun tidak digunakan, kerana kalau seorang tu simpan, pasti akan membawa kepada lama-lama dia guna juga. Ustaz Ejah baca syarah Ibnu Imad bab najis sekali. Lama dah nak ngaji bab najis, tak ada orang baca. Bacalah diri. Pelik apa dia. Suruh baca, mari tak pun. Kalau baca tu mari, apa juga. Tak, kalau baca tahrir, senang itu. Ingat order TS ke apa? Baca tahrir lah. Baca manhajul qawi lah. Baca-baca kau mari pun. Baca sendiri. Baca order tepeng kat kedai. Kedai mamak tu. TS, ona. Kedai mamak tu. Aduh, pulang kali. Hilang lah. Letak atas rak tak boleh. Sebab apa ulama fiqh kata tak boleh juga simpan walaupun tak guna, kerana dia akan membawa kepada guna. Walaupun dia simpan. Simpan apa tu? Pinggan emas.
di almari. Haram. Sebab apa? Sebab membawa sagi bila simpan akan keguna juga. Dia akan bawa kepada guna juga akhirnya. Maka itu ilat dalam mazhab Syafi'i itu haram. Sawa'un kana al-ina'u kulluhu, taukid bagi ina'. Al-ina'u isim kana. Sawa'un sama ada kana al-ina'u adalah bekah itu seluruhnya bekah tu, ataf au ba'duhu atau sebahagiannya bekah tu. Walaupun itu. Banyak ke sikit bekah tu? Contoh pinggang separuh je. Bukannya penuh pun. Kalau ikutkan nak guna pun tak boleh guna. Tak boleh juga. Walau qalilan min ahadihima. Walau qalilan. Walau kana al-ina'u qalilan. Gitu. Qalilan khabar kana mahzuf. Walau kana al-ina'u qalilan. Meskipun adalah bekah tersebut sedikit saja. Min ahadihima min ahadiz zahab wal fiddah, daripada salah satu daripada emas dan perak tadi. Au minhuma, ataupun kedua-duanya sekali. Au minhuma minaz zahab wal fiddah. Sama ada sedikit daripada emas ataupun perak, ataupun emas saja atau perak saja. Haram belaka. Sedikit saja, walaupun ada sedikit. Walaupun contoh bekah pinggan. Hujung tu ya mah. Lain semua tak mah. Haram juga. Sikit ya hujung tu ya perak. Lain semua biasa je, tak ada juga. Tu Wa sawa'un kana al-ina'u saghiran aw kabiran jiddan. Jiddan ikut atas. Sawa'un wa sawa'un atau sawa'un, ataupun sama ada kanal al-ina'u isim kana, bahawa adalah bekah itu saghiran khabar kana, kecil ia, ataf au kabiran atau besar ia, jiddan betul-betul besar. Besar gila nak mampu. Besar nak mampu. Ataupun kecil nak mampu. Maka dua-dua tu tak boleh juga. Yahrumu, bila kata tak boleh kau tafriq lah. Tadi tu ciri-ciri saja. Fayahrumu, maka haramlah fa'il al-mirwadu, iaitu teko air. Fayahrumu al-mirwadu, iaitu teko air yang dibuat daripada emas tu lah. Tu haram. Lagi pula wal mikhalatu. Wal mikhalah ni tempat letak celok mata. Mikhalah, tempat letak celok mata tu. Al-kahlu, celak mata, tempat dia mikhalah ataupun mukhulah. Tempat letak celak mata. Wal ibratu jarum lah. Wal ibratu jarum. Jarum daripada mah haram juga. Patut lagi wal khilalu. Ni. Kalau kita lidi untuk korek gigi. Lidi untuk kuat gigi. Tu daripada emas juga. Haram, tak boleh. Pencukil gigi, ataupun kita kata pengkorek gigi. Lagi wal mir'atu, dan juga mir'ah tu. Mir'ah asalnya kacau, tapi sini cermin lah. Cermin daripada emas pun ada juga ke? Cermin. Sini cermin lah. Kita kata mir'ah. Mir'atun. Lagi wal mil'aqatu. Silap. Betul. Wal mil'aqatu, dan mil'aqah. Mil'aqah ni apa tu? Senduk. Senduk. Mil'aqah. Mil'aqah ni senduk. Ni orang perempuan lah biasanya. Senduk pada mah, perak tak boleh. Wal mushtu ni wal mushtu sikat. Sikat daripada mah haram. Wal mushtu sikat. Sikat haram.
Lagi pula, wal mibkharatu. Mibkharah ni tempat bakhur tu. Tempat bakhur, letak bakhur tu, yang besar tu, daripada mah ataupun perak. Tak boleh juga. Wa nahwuha atau birwadu belakang tu. Dan selainnya, selain daripada al-madhkurah yang tersebut itu. Kenapa haram guna tu? Yakni haram bila dia itu daripada mah ataupun perak. Dia tafrek kan. Jadi tak payahlah kata. Fa yahrumul wirwadu ila akhirih itu idza kana adh-dhahab wal fiddah. Tak payahlah sebab dia tafrek dah, faham belakang tu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh fa'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sabda apa dia? Man labisal harira fid dunya albasahu Allahu yawmal qiyamati thawban min narin. Ay min lubsil hariri minar rijali fid dunya bihiti. Man labisa, barang siapa yang memakai ia labisa. Labisa pula. Ia man. Dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada man syartiyah. Maf'ulun bih al-harira akan sutra. Fid dunya. Labisa tu ta'aluk fi. Labisa pakai fi dunia, dalam dunia. Seorang pakai sutra di atas dunia. Ni orang lelaki lah. Lam yalbashu. Macam air ni. Silap. Betul lah. Albasahu Allah, niscaya memakailah akan dia akan man itu fa'il oleh Allah yaumal qiyamati, yauma maf'ulun fih, dharaf zaman, al-qiyamati mudhafu ilaih, thawban maf'ulun bih. Maf'ulun bih kedua, memakaikan akan dia akan man itu akan pakaian thawban min narid, ai thawban kainan min narid. Min ta'aluk satu mahzuf, sifat thawban, ai kainan adalah ia man itu thawb itu, pakaian itu minna daripada neraka. Tafsir ai man labisal harira, barang siapa yang memakai ia barang siapa, maf'ul bih al-harira akan sutra. Siapa tu man tu? Minar rijali, min bayan, daripada laki-laki, ar-rijali jar majrur. Pakai itu labisa ta'aluk fi dunya, di dalam dunia, amidan hal bagi dhamir mustatir labisa yang kembali kepada man. Ai hala kauni man amidan, hal keadaan orang tersebut sengaja ia. Aliman, hal kedua. Lagi pula hal keadaan dia tahu bi ghairi daruratin. Aliman ni aliman bit tahrim lah. Tahu tentang haramnya itu. Bi ghairi daruratin, tanpa darurah. Kalau darurah tak apa. Darurah contohnya tak nak pakai lain. Kan kena pakai sutra dalam semayang tu ya. Contoh dalam semayang nak pakai menutup aurat, tak ada. Tak ada baju belakang. Semua tak ada kecuali satu baju yang ada najis, yang tak boleh dibasuh dengan air, dan satu lagi dengan sutra. Maka kena pakai sutra. Najis lagi berat daripada sutra. Sutra lagi diutamakan. Tu boleh tengok lagi tak bekoh lah. Contoh pakai yang tak ada tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, min narin, man labisal hari albasahu Allahu, niscaya memakailah akan dia akan man itu fa'il oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maf'ul kedua, thawban akan pakaian, min ai thawban kainan min narin, daripada neraka, daripada api neraka. Jazaan, kerana maf'ul ajlih, kerana membalas, bima, dengan barang, bima umilah, dengan barang yang telah dilaksanakan akan dia akan barang. Aid kepada ma terus, mabni lil majhul. Kalau kita kata bima amilah, ai bima amilahu, kalau dia ma mausuliyah, ataupun bima amilah jadi ma tu ma masdariyah, ai bi amalihi. Boleh lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati, barang siapa yang memakai ia barang siapa akan sutra itu, maf'ulun bih. Labisa fid dunya, di atas dunia, niscaya lam yalbashu, tidak sama sekali memakai ia. Albasa yulbisu, lam yulbishu, tidak memakai ia Allah akan dia akan man, yakni
Tidak memakai pakaian, telanjanglah fil akhirati, di akhirat. Habis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba, barang siapa memakai ia thawba syuhratin, memakai ia man itu akan maf'ul bih, pakaian yang memegahkan diri, yang membanggakan dirinya. Thawba syuhrah tu betul? A'radallahu anhu. A'radallahu, niscaya memalinglah ia Allah Ta'ala akan dia anhu, daripada ni, daripada man, daripada man tu, hatta yada'ahu, mata yada'uhu, mata yada'ahu, mata yada'uhu, hatta yada'ahu, mansub bi anul marah, mata yada'uhu, hatta yada'ahu, sehingga lepas ia seorang akan dia akan thawba syuhrah, sehingga dilepas. Jadi Allah Ta'ala akan paling diri daripada dia bila sehinggalah dia melepaskan pakaiannya, mata yada'ahu, bila mana dia melepaskan akan pakaian syuhrah tadi. Pakaian syuhrah, pakaian yang membanggakan diri. Tadi pakaian daripada sutera, ini pakaian yang membanggakan diri, tak boleh juga. Yalah semut ni. Benda dia orang aku tak tahu. Dah melibat semut ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa qala wal ma'na ay wa ma'nahu. Alillah ganti pada mudhaf ilaih mahzuf. Wal ma'na ay wa ma'nahu wa ma'na al hadis. Dia bermula makna hadis itu, man labisa thawba takabburin wa iftikharin, barang siapa yang memakai ia barang siapa maf'ulun bi akan pakaian yang takabur, yang boleh bawa pada sombong, wa iftikharin, dan juga membangga diri, niscaya jawabnya lam yanzurillahu ilaihi nazra rahmatin, nazra maf'ul mutlaq, rahmatin mudhaf ilaih. Yanzurullah, tidak sama sekali melihatlah oleh Allah kepadanya, kepada man itu, akan sebagai pandangan rahmat, bahkan pandangan azab, pandangan siksa, pandangan murka. Fayusaghiruhu, lam yanzurillahu ilaihi nazra rahmatin, fayusaghiruhu, maka fil uyuni wa yuhaqqiruhu fil qulubi, maka yusaghiruhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkecilkan, merendah-rendahkan akan man itu. Fil uyuni, pada fi uyunin nasi, pada mata-mata manusia. Allah akan memperkecilkan, menjadikan dia tu hina di depan manusia. Menampakkan dia tu hina di depan manusia. Yusaghiru, saghara yusaghiru tasghir. Wa yuhaqqiruhu fil qulubi. Wa yuhaqqiruhu, dan meletakkan rasa hina oleh Allah akan man tu, fil qulubi ay fi qulubin nas, pada hati-hati manusia. Hati manusia tengok, sudut mata pelihatan zahir, rasa hina. Lepas tu di hati pula rasa lekeh dia. Allah Ta'ala letakkan sifat lekeh tu pada hati-hati orang kepada dia. Ini kesan daripada orang yang pakai pakaian yang takabur, pakaian yang bangga diri. Bukan lagi orang bangga, lagi orang lekeh ada. Wa qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh fa'il penghulu segala orang-orang yang terdahulu dan terkemudian, la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la tashrafu fi sihafiha ayil aniyati. La ta'kulu, la nahi, janganlah makan oleh kalian. Jadi jazamlah. Fi aniyati adh-dhahabi, ta'alluq fi pada ta'kulu, jangan makan tu fi aniyati adh-dhahabi, pada bekah-bekah mah.
wadah-wadah bekas mah, wal fiddati ataf zahab dan juga perak, wala tashrabu dan janganlah kalian minum oleh kalian fi sihafiha sihafi az-zahab wal fiddah. Betul? Sihafiha ataupun sihafil madhkur min az-zahab wal fiddah. Sihah ni pinggan. Lepas tu dia tafsir ail aniyati. Ail aniyati, yakni wadah tu lah. Iaitu apa nama tu? Bekas tu. Sihah ni bekas lah secara umum, bukan tuju pada pinggan saja. Bukan pinggan. Pinggan lah sini. Kalau ikut sihah ni pinggan. Minum dalam pinggan. Boleh jadi akci lah. Tak semesti gelas. Lepas tu dia tafsir tu sihafiha ail aniyati, bekas. Kalau pinggan nampak pelik pula. Minum dalam pinggan. Boleh tak? Tak boleh. Nak kata tak boleh guna apa nama tu? Bekas-bekas daripada emas dan perak ketika makan dan minum. Tu ya. Habis. Kemudian faidatun. Ai hadhihi faidatun. Bermula ini satu faedah. Ruwiya annal Hasan al-Basriya, diriwayatkan akan bahwasanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri wa Farqadan. Wa Farqadan atau pada Hasan. Dan Farqad nama orang. Ijtama'a dua orang. Huma. Berhimpun kedua-duanya, Hasan Basri dan juga Farqad tadi. Apa tadi? Farqad. Mana tadi? Farqad tu. Berhimpun ta'alu ala walimatin, atas satu walimah. Dijemput ke walimah lah dua orang. Jadi dia pergilah walimah tu. Berhimpunlah dua orang tu, Imam Hasan Basri dengan apa tadi? Farqad, dalam satu walimah. Fal Hasanu alimun wa Farqadun abidun. Ni beza. Tu. Maka bermula Hasan Basri itu orang lain, khabar. Sedangkan bermula Farqad itu abid, orang yang kaki ibadat. Ya abidun ni al-ishtighalu bil ibadah. Kalau alim, al-ishtighalu bil ilm. Alim wa abid al-ishtighalu wal ibadah. Sekarang ni ke satu walimah, Hasan Basri ni orang alim, Farqad ni orang kaki ibadat je. Bukan orang alim lah maksudnya. Lepas tu wa fil walimati sihafu zahabin wa fiddatin. Maka dalam walimah itu terdapat piring-piring emas dan perak. Tadi tu piring lah kalau kita nak nisbah pada minum piring, okey lah juga piring. Taklah pinggan mangkuk tu. Piring. Jadi wa fi mana tadi? Wa fi waw istinah fil walimah jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam sihafu mubtada muakhar dhahabin mudhaf ilaih wa fiddatin ataf. Pada walimah tu ada piring-piring yang diperbuat sihafun min dhahab. Piring-piring yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Lepas tu fiha al-khasifu. Dalamnya walimah tu juga al-khasifu mubtada muakhar. Al-khasifu. Wa fil walimati sihafu dhahabin wa fiddatin. Fiha al-khasifu tu, fiha ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, al-khasifu mubtada. Jumlah tu sifat. Sifat bagi zahab wa fiddah. Nakirah lepas jumlah nakirah tu jadi sifat. Yakni piring emas dan juga perak yang padanya pada sihaf tu. Pada sihaf, pada piring tu, yang mana pada piring tu ada al-khasifu. Al-khasifu al-khasifu ni sekejap. Fiha al-khasifu. Al-khasifu ni benda yang ditampal. Benda yang ditampal. Maknanya pinggan piring
mah dan perak tu bukan sebutir mah perak tu. Mah perak yang ditampal dalam piring tu. Gitu. Bukan sebutir mah perak piring tu. Piring mah perak, yang mana piring mah perak tu yang ditampal dalam piring tu. Wahwa dan bermula dia sihafu zahab tu, piring pada mah perak apa semua ditampal tadi tu, jumlatul khabar, ada sejumlah ataupun sekelompok ataupun dipanggil apa, beberapa jumlah minat tamri daripada kurma. Amma al-hasanu fajalasa ala ta'ami wa amma farqadun fa'tazala. Amma al-hasanu, adapun bermula Hasan al-Basri, fajalasa, jawab, maka duduk ia Hasan Basri ala ta'ami, atas makanan tersebut. Atas makanan mana mendekati makanan tu. Okay? Dia mendekati makanan tu. Sedangkan wa amma farqadun, farqad tu pula, bermula farqad itu khabar fa'tazala, menjauhi ia farqad. Mana tak mau makan lah, farqad tu tak mau makan. Hasan Basri seolah-olah nak makan. Faja'ala al-hasanu ya'khudhu al-khasifa. Faja'ala al-hasanu, maka menjadilah fa'il oleh Hasan tadi, Hasan al-Basri. Ya'khudhu, jadi gini, faja'ala, maka Imam Hasan al-Basri ja'ala ni masuk fi'il syuruk gedak. Faja'al al-hasanu, maka menjadilah Hasan itu ya'khudhu dha'if al-khasifa, mengambil ia Hasan maf'ul bi al-khasifa, akan tampalan tadi. Yufarrighuhu, faragha yufarrighu, maka mengosong ia Hasan Basri hu, akan dia al-khasif, akan tampalan tadi. Mengosong makna apa? Koyoklah, cabut. Minas sahfati, daripada tampalan tersebut, ataupun daripada sahfah sihah, daripada piring tersebut. Wa yada'uhu 'ala al-khubsi, wa yada'uhu, dan meletaklah ia Hasan Basri itu, hu, akan dia akan apa? Macam pelik pula ayat dia. Faja'al al-hasan ya'khudhu al-khasifa yufarrighuhu min as-sahfati wa yada'uhu 'ala al-khubzi. Wa yada'uhu 'ala al-khubzi. 'Ala al-khubzi pula tu. Nampak pelik juga ayat tu. Wa yada'uhu 'ala al-khubzi, meletakkan ia Hasan akan khasif, bekas-bekas tampalan tu, alal khubzi, atas roti. Pelik kot. Pelik kot tu dia buat tu. Wa yada'ul Hasan, hu, akan dia akan khasif, tampalan tadi, alal khubzi, atas roti. Wa ya'kulu, dah makan ia, wa ya'kulul hasanu al-khubza, akan roti tersebut. Pelik sikit ya. Wano tu makan tampalan, hasil tampalan. Tak tahulah tu. Jadi cerita dia, pengajaran cerita ni ialah Hasan Basri ni dia pergi satu walimah yang ada bekas pinggan yang ditampal dengan emas atau perak. Lepas tu seorang ambil farqat ni, dia menjauhi, makna dia seolah kata haram lah. Haram tak boleh guna ni. Maka dia pun jauh.
Hasan Basri dia dekat. Dia ambil tampalan tadi, bawa keluar. Kemudian baru dia makan. Maka orang tanya dia, "Thumma altafata." Kemudian menoleh ia Hasan Basri. Wa qala, dan berkata ia Hasan Basri, dia kata apa? Ya Furaiqadu, wahai Farqad lah asalnya ditasghirkan. Ya Furaiqad, Fuailah, wahai Farqad. Bila Furaiqad tu makna sirah tasghir, bila tasghir ni makna lembut lah, dia panggil lembut. Ya Bunayya, itu. Ya Bunayya, ya Umair. Maka dia pun kata, macam pelik. Betul lah. Dia pun Hasan Basri tanya, "Halla sana'ta hakadha?" Halla ni kenapa? Limadha? Kenapakah halla sana'ta dhalika? Kenapa buat oleh engkau Farqad akan demikian itu? Demikian apa? Jauhlah i'tizal. Hakadha li'tizal. Hakadha li'tizal. Kenapa kamu menjauhi? Kenapa kamu menjauhi? Betul dah. Betul dah. Fara'al Hasanu, maka berpendapatlah oleh Imam Hasan, anna tafrigha, bahwasanya mengosongkan itu, yakni at-tafrigha min al-dhahab wal fiddah, buanglah, cabut benda tu, cabut zahab dan fiddah daripada pinggan tu, laisa isti'malan, bukanlah ia at-tafrigh tu isti'malan, satu benda yang dipanggil isti'mal, menggunakan, yakni isti'mal al-dhahab wal fiddah, ataupun isti'mal ina'i dhahab wal fiddah, bukannya dari itu dipanggil sebagai menggunakan emas dan perak, berjana emas dan perak, bal izalatan lil munkari. Bahkan bal at-tafrigh, bahkan at-tafrigh itu mengosongkan, mencabutkan emas dan perak daripada pinggan tu, izalatan, menghilangkan, lil munkari, akan kemungkaran, lam zaidah, lil munkari, akan kemungkaran, itu menghilangkan kemungkaran. Jadi bal izalatan lil munkar, bal anna at-tafrigha, kejap, laisa isti'malan, laisa tafrighu isti'malan, bal izalatan, bal izalatan. Kita boleh buat dia tu, ya, fara'al Hasan anna tafrigha laisa isti'malan, jumlah tu khabar anna. Kalau baca izalatan maf'uli ajlih, nampak dia. Bahkan kerana untuk menghilangkan akan kemungkaran. Kalau baca izalatul khabar mubtada mahzuf. Balit tafrighu, bahkan bermula tafrigh itu, menghilangkan, mengosongkan emas dan perak tu, ialah izalatul lil munkari, menghilangkan akan kemungkaran. Boleh baca belakang. Izalatun. Kalau izalatan maf'ul ajli, bahkan bal at-tafrigh al-madhkur itu sabitun izalatan. Menghilangkan, mengosongkan emas dan perak yang tersebut itu sabit ia kerana untuk menghilangkan akan kemungkaran. Kalau izalatun jadi khabar mubtada mahzuf, bal at-tafrighu izalatun lil munkari. Begitu. Maka fajama'a bi fiqhihi baina sunnatil walimati bil akli wa jubri qalbi da'i wa izalatil munkari wa ta'limil ahkamil fiqhiyyati. Maka berhimpunlah bifiqhihi, fajumi'a maka dihimpunkan, bukan, itulah fajama'a, maka menghimpun ia Hasan al-Basri,
Bifiqhihi dengan fiqhnya Hasan Basri. Bifiqhihi dengan fiqhnya Hasan Basri. Mana dia hilang dah. Hilang dah. Bifiqhihi bifiqhil Hasan Basri baina sunnatil walimati. Jamaah hipo dengan pahaman fiqh itu antara sunnatil walimati, antara sunnah walimah bil akli dengan makan tu. Sunnah walimah lagu mana sunnah walimah tu, antara sunnah walimah tu bil akli lah, dengan makan. Okey. Wa jubri qalbi atah pada sunnati, dan baina jubri qalbi da'i, iaitu menyeronokkan hati orang yang jepuk. Tak sampai hati dah tiba-tiba gitu ya. Padahal boleh diuruskan, cabutlah benda tu. Itu menghilangkan kemungkaran. Jadi gini, kita dah bergaji dah dalam bab walimah Kasyfun Niqab jilid kedua tu. Seseorang boleh pergi ke walimah yang maksiat kalau dia boleh menghilangkan maksiat. Kita dah bahas dah. Okay. Jadi seseorang boleh pergi ke walimah tersebut, walaupun walimah tersebut walimah maksiat, dengan syarat kalau dia pergi boleh menghilangkan maksiat tersebut. Tapi kalau dia pergi maksiat terus bermahajarillah, haram juga pergi. Contoh kalau situasi gini, kita nak pergi cabut, pergi walimah tu kita nak cabut benda tu, orang tak bagi, jadi tetap juga tidak menghilangkan kemungkaran, maka tidak boleh pergi. Kalau pergi tak dapat juga untuk menghilangkan, seperti mana Imam Hasan Basri buat. Orang larang, ada bodyguard contohnya, keluar tu je lah. Jadi Imam Hasan Basri ni orang yang mampu buat, maka dia perbuatan dia begitu, tetap makan dan buang benda tersebut, masih lagi boleh pergi. Mungkin zaman dia tu zaman orang yang pandang bila ulama buat sesuatu tu satu benda yang memperbetulkan satu keadaan lah. Kalau benda tu tak kena, kalau benda tu tak kena, tiba-tiba dia buat lain. Kenapa dia buat gitu kan? Orang dulu tak ada salah ni. Zaman sekarang buat lagu tu siap pun. Awak kan kenapa tak mengaji? Pula dah. Lepas tu carilah qaul. Cari dah lalu qaul yang kata halal. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh kalau kita pergi ke walimah yang zannnya kalau kita pergi tetap ada kemungkaran itu, kita tak dapat menghilangkan kemungkaran tersebut. Lepas tu wa izalatil munkari, dan menghimpunkan juga dengan menghilangkan kemungkaran, idhafah masdar kepada maf'ul, wa ta'limil ahkamil fiqhiyati, dan mengajarkan maf'ul idhafah masdar pada maf'ul, mengajarkan akan hukum hakam al fiqhiyati ay al mansubati ila al fiqhi, yang dinisbahkan akan hukum tersebut kepada fiqh. Walihadza ay walihadza apa? Walihadza, dan kerana demikian, kerana inilah, kerana apa? Walihadza kita ambil tafrigh tu lah. Walihadza tafrighi laisa isti'malan, itu sughira, ataupun walihadza al-hali, dan kerana ini keadaan, ini peristiwa ni, sughira, ditasghirkan akan ayat fa'il ismuhu ismul farqat, nama farqat tu ditasghirkan jadi furaiqat. Faqala, maka berkatalah ia Hasan Basri, ya furaiqadu, wahai furaiqat. Kerana apa? Maf'ul ajlih ta'ridan, kerana untuk ta'ridan, untuk mengingkari furaiqat tu, bil ingkari, dengan ingkar. Ingkar apa dia? Ya bukan, ta'ridan itu sebagai ta'rid. Ta'rid ni silah sebenarnya. Ta'rid ni kalau terjemah bahasa Melayu memang ingkar dah. Tapi dia buh belakang tu bil ingkar. Ta'ridan, berpaling ia bil ingkari, dengan ingkar, dengan cara ingkar. Mana apa? Hasan Basri dia sebut ia furaiqat tu nak mengingkari perbuatan yang dibuat oleh furaiqat. Gitu.
Apa perbuatan yang dibuat oleh furiqat, dia menjauhi daripada walimah tersebut. Pangkah lalu. Ta'ridan maf'ul ajlih bil inkari jar majrur. Ta'ridan ta'alluq bawah. Berpaling, kerana berpaling bil ingkari, dengan cara ingkar, mengingkari perbuatan tersebut, maka dia pun sebut ya furaiqad. Dia tasghirkan. Jadi tasghir ada tujuan lah. Jadi di sini bukan untuk berlembut ke apa, tak, untuk mengingkari perbuatan furaiqad. Dia macam peli sikit lah. Ya furaiqadu. Perbuatanmu tak tepat tu. Kita mencabut benda tu bukan bermaksud kita pakai, tak. Kita cabut tu untuk mengelakkan maksiat satu. Dan kita makan juga kerana ra'i hati orang yang jemput. Dan kita makan walimah. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh buat gitu kalau dia sangka dan yakin ataupun zan, kata kalau gitu aku pergi buat gini ni hilang maksiat. Apa? Boleh pergi. Tapi kalau pergi kita pergi ke tak pergi ke sama maksiat ada, maka haram pergi. Kita dah bahas dah apa nama tu, dalam Kasyfun Niqab jilid 2 tu berkaitan dengan walimah-walimah yang ada padanya bekas-bekas berjana-berjana mah perak. Haram gilah. Tapi macam tadi, kalau dia boleh menghilangkan maksiat macam Hasan Basri ni buat, tak ada masalah. Go on. Mana tahu kita ni ada izzah ke. Orang aling contohnya, kita pergi tu orang takut tu. Boleh pergi. Ni gigi sama, gigi tak gigi sama, siapa tu tak boleh, tak jadi apa tu. Habis wasyu'batul hadiyatu wal arba'una, dan bermula cabang yang ke-41 tu khabar al-ihtirazu, menjaga diri anil la'ibi, daripada mainan-mainan. La'ibi ni yang nak kata alat muzik lah kat gini, al-manhiyi, sifat permainan ataupun alat-alat muzik yang dilarangkan akan dia akan laib tadi. Alat mainan tu lah, ataupun alat muzik tu. Contohnya apa dia? Kal qimari ay wa dzalikal la'ibul manhi, dan bermula demikian la'ib al-manhi itu sabit ya kal qimari. Sekali dah keterangan qimar atau apa dia? Kal qimari waz zamarati was safarati wal autari. Tu dia sebut lagi. Fal qimaru, maka bermula qimar itu bi kasri ba ta'alluq satu mazuk khabar ay maqru'un, dibacakan akan dia akan qimar bi kasril qafi, dengan kasrah qaf, iaitu qimar. Wa huwa, dan bermula dia qimar itu mubalaghatun bi akhdhil mali fi anwa'il la'ib. Wa huwa mubalaghatun bi akhdhil mali fi anwa'il la'ibi. Mughalabah ni makna mencapai sesuatu. Mughalabatun, meraih kemenangan, mendapat kemenangan, mendapat kejayaan, meraih sesuatu. Bi akhdhil mali, dengan mengambil harta, mengambil akan harta, idhafah masdar kepada maf'ul. Fi anwa'il la'ibi, pada alat-alat muzik yang pelbagai. Warna hak tu qimar. Hak tu qimar. Iaitu dia panggil apa? Meraih kemenangan ni. Buat pesta lah. Berpesta, meraih kemenangan, meraih kejayaan dengan mengambil harta dalam bentuk pelbagai alat mainan muzik. Bacalah dulu jadi qimar ni seolah-olah dia bukan alat ni. Dia bentuk apa? Bentuk perbuatan. Lepas tu waz-zamaratu, dan bermula zamarah tu ialah at-taghanni. Yani binahwil qasabi,
dengan seumpama qasaq ni asalnya tu buluh tu. Seruling dari sini. Binahwil qasaq. Seumpama batang buluh. Kalau kita faham Melayu ni seruling lah. Seruling. Was-safaratu dan safarah ialah at-taghanni. Khabar. Ialah nyanyian. Binahwi waraqin niyati. Binahwi dengan umpama. Ni pelik-pelik lakon. Kalau waraqi ni daun. An-niyati ni suara yang tinggi. Tak tahu ni. Alat apa tak tahu ni. Dia buat nahwi payah tu. An-nabati. Waraqin nabati. Daun tumbuhan. Tak tahu apa dia tu. Alat apa tak tahu. Yang seumpama daun tumbuhan. Tak tahu itu. Wal autaru dan autar ialah khuyutun. Khuyutun ni khat. Apa tu benda yang memanjang tu? Dia panggil apa? Ya khayt ni asalnya jahit tu. Ni itulah yang panjang tu. Yang panjang tu, benda panjang tu fi'udin pada satu kayu. Ini benda yang bertali lah. Alat muzik yang bertali, al-autar. Okey. Wal ma'na ay wa ma'nahu. Dan bermula maknanya ialah. Mana dia? Faqaulun nadhimu. Silap. Faqaulun nadhimu, maka bermula perkataan nazim. Bermula perkataan nazim. Perkataan nazim apa dia? Waziyah. Kataan ziyah. Waziyah tu ialah khabar bikasri zai ay makru'un, dibacakan akan dia dengan kasrah zai, iaitu ziyah, wa tashdidil ya'i, dan bertasydidkan ya, zi. Ma'tufun ala qawlihi ta'aman. Diatahkan akan dia akan qawlu nazim wa ziyah tu ala qawlihi ta'aman. Ada waziyah ta'aman. Atas situ. Bila atas situ, jadi waziyah tu atas situ. Gitu. Jadi ziyah kalau atas ta'am bukan makna waspada lah, dia benda. Jadi waziyah ni bermakna libas, dia kata, dengan makna pakaian. Gitu. Pakaian ni tadi. Aziyah tu bukan waspada. Jadi di atas itu. Jadi isim dia. Di isim. Mana ihdar at-ta'am, ihdar ta'aman waziyah. Ai ihdar az-ziyah. Az-ziyah tu bermakna libas, dia kata. Dia buat peringatan tu. Wujud dia. Lepas tu dia kata ma'tufun ai huwa, bermula dia qaulun nazim itu ma'tufun, diatahkan akan dia ala qaulihi, atas perkataannya nazim ta'aman tu. Wal muradu bihi bi ziyah tu, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan dia dengan aziyah tu khabar al-libasu, ialah pakaian. Ialah apa? Pakaian. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya nazim wa lahwan, dan lahwan tu mansubun khabar, dinasakkan akan dia ma'tufun khabar kedua, lagi pula diatafkan akan dia aidan juga ala qawlihi, atas perkataannya yang musannif ta'aman. Sama jugalah ihdar aziyah wa lahwan. Lahwan tu alat muzik lah, mana atah pada at-ta'am. Ihdar belaka, ihdar, hati-hatilah, waspadalah oleh engkau akan makanan, waspadalah oleh engkau akan pakaian, waspadalah oleh engkau akan alat muzik itu. Alat muzik yang bertali, seruling, nyanyian-nyanyian yang diharamkan, dengan cara yang diharamkan, maksud-maksudnya yang diharamkan, yang berbau syirik dan sebagainya, itu haram lah. Habis. Wa syu'batu tsaniyatu wal arba'una, dan bermula bahagian
yang ke-42. Cabang yang ke-42. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.